Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan kongsi satu video untuk pelbagai kod atau cara Python yang boleh digunakan untuk search dan sort. Kadang-kadang kita tak direct pun sebut benda tu sebagai ini coding untuk search, ini coding untuk sort, tak ada. Okey, tapi bila ada melibatkan list, ada senarai yang diberi, okey, itu kita dah tahu memang dia adalah search ataupun sort. Okey, saya dah share PowerPoint dengan kamu. Jadi coding-coding dalam PowerPoint tu saya dah bagi dalam bentuk PowerPoint supaya kamu boleh copy and paste dalam Python untuk awak cuba sendiri. Kalau saya bagi dalam bentuk PDF, susah sikit awak nak copy paste sebab nanti dia lari dia punya format dia. Okey, so kita mulakan. Okey, kalau awak perasan masa awak belajar tajuk function and procedure, ada dia bagi sedikit untuk kira min, max, kalau awak perasanlah dalam tajuk tu kan, ada sikit. Okey, so fungsi bagi max kurungan, min kurungan dan sum kurungan. Okey, cuba teka. Yang ini dalam Python dia adalah user define ke built-in function? Okay, sebab ini namanya built-in function. Maknanya dalam Python, kalau awak type je max, min dengan sum, automatic Python tu dah tahu. Macam mana awak nak tahu dia user define ataupun built-in? Kalau user define, contoh macam awak type dalam bahasa awak, Julai, purata, purata tinggi, macam tu, hanya awak je yang faham, itu user define. Tapi max, min, sum, len, append, append and semua tu adalah built-in function. So yang pertama sekali adalah fungsi bagi max. Max adalah untuk cari nilai terbesar atau maksimum. Min adalah untuk cari nilai minimum. Sum adalah untuk mencari jumlah. Okey, fungsi ni sangat berguna bila ada senarai. Contoh markah lah kan. Markah, kita nak tahu markah pelajar mana yang paling tinggi, markah pelajar paling rendah dan jumlah markah setiap pelajar. Okey, ingat kamu ada kerja projek yang kamu kena buat. Jadi, coding-coding ni kamu kena hadam. Kamu kena tahulah coding-coding macam ni sebab siapa yang pilih untuk buat Python sebagai kerja projek, takkanlah nak guna Python yang belajar dulu-dulu je. So, at least awak dah belajar function and procedure, awak kena gunakan function dan procedure tersebut. Okay. So coding dia macam ni lah. Okay, mari kita tengok macam mana coding ni bergerak dalam Python. Okay, ni output dia. Saya harap awak dah cuba dan dah try. Seterusnya adalah print len. Len bracket pun sama. Ini adalah salah satu fungsi built-in function. Okay, len adalah untuk mengira bilangan elemen. Elemen, apa maksud elemen? Maksudnya dia bagi satu senarai, tomato, limau, oren, apple, jagung. Berapa elemen? Ini penting kan kalau awak nak kira purata kan. Kalau awak nak kira purata, awak kena tahu semua total bahagi dengan berapa bilangan item. Okay, so dikirakan, dia tolong kira. So inilah coding dia. Okay, tak perlulah saya tunjuk Python dia. Okay, coding dia macam tu. Memang takkan berubah. Okay, print, len, buah. Append adalah untuk menambah item. Katakan awak dah ada satu senarai. Okay, contoh saya bagi dekat sini. Kita ada kereta, Proton, Mazda, Pro2, Nissan, Honda, Hyundai. Tak ada Toyota. So, kita nak tambah dalam list. Okay, kita letak kereta dot append. Kereta dot append kurungan. Lepas tu ada kena buat pembuka kata. Sebab ingat ini string. Okay, string. Kalau list tu adalah nombor, tak payah letak dah pembuka kata sebab dia adalah integer, int, ataupun float. Tapi kalau dia adalah perkataan, awak kena buat pembuka kata tu, pembuka kata. Make sure. Macam mana warna yang ada pada tu, mesti awak kena dapat sama. Okay, so kalau copy paste masuk dekat dalam Python awak, tiba-tiba warna dia tak sama macam yang saya buat ni, maksudnya ada error kat mana-mana lah. Itu kita panggil sebagai syntax error awak. Sebab saya copy paste ya. Jadi awak try buat dia punya semakkan balik semula. Proton, Mazda, Pro2, Nissan. Okey, kereta append. Okey, bila awak tekan append, Toyota tu akan masuk lah. Tapi kalau awak tekan macam ni saja, dia akan masuk dekat ujung append, dia akan automatic masuk di hujung, di belakang. Okey, seterusnya kalau insert dia akan masuk ikut dekat mana kita nak. Okey, contoh tadi append dia tambah senarai kan, tapi dia akan tambah senarai di akhir, nampak? Sebab tu setiap kali saya buat coding Python, saya akan buat komen guna tulisan warna merah tu supaya saya tahu apa benda yang saya buat. Okey, seterusnya adalah fungsi insert. Append adalah untuk tambah di belakang. Insert adalah kita nak tambah dia dekat tempat mana kita nak. Contoh menambah item di lokasi I. Awak kena ingat selalu setiap elemen dalam list yang dia bagi bermula dengan indeks apa? Indeks kosong. Okay, so senarai yang pertama proton dia bukan nombor 1 tau. Proton adalah nombor kosong, zero. Sifar Mazda indeks nombor 1, Pro2 adalah indeks nombor 2,
012, Nissan nombor 3, Honda nombor 4, Hyundai nombor 5. Walaupun dia ada 6 elemen, tapi dia akan ada 5 indeks. Sebab apa? Dia dah mula dengan kosong. Okey, kereta dot insert, okey, bracket kosong. Kosong tu adalah kat kedudukan mana awak nak dia masuk. Kalau awak nak dia masuk kosong, maksudnya dia akan masuk di sebelum proton. Kalau awak letak 3, awak letak kereta insert 3. Okey, 3 awak kira lah proton kosong, 1, ni kosong. Sorry, saya guna pen. Okey, ini kosong, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi, kalau awak letak 3 Toyota, so nanti dia akan masuk dekat sini. Dia akan duduk dekat sebelah Pro 2. Okey, faham? So, kosong tu adalah indeks. Ingat, indeks dalam ASK mesti bermula dengan sifar. Alright. So, sekarang okey, nampak dia masuk dekat, okey, ini kosong sebab dia akan masuk kat depan lah. Okey, seterusnya adalah fungsi pop. POP. Pop adalah untuk delete list. Kita dah bagi senarai panjang-panjang, lepas tu kita nak buang list. Okey, dia akan tanya, cikgu kenapa tak buang je terus siap-siap dekat atas tu? Itulah dia sebab kita nak tunjuk awak belajar pop tu apa kan. Okey, senarai dia bagi Proton, Mazda, Pro 2. Okey, indeks tu ingat dia mula dari 0, 1, 2. So kereta dot pop 2. Nampak dalam kurungan ni kalau dia tulis 2 maksudnya indeks. Itu adalah indeks. Okey, dia suruh maknanya dia nak buang nombor 2 lah. Siapa nombor 2? Pro 2. Okey, so nanti dia akan buanglah Pro 2 ni. Dia buang Pro 2 yang tinggal Proton, Mazda. Nampak saya dah tulis kat situ pop 2 akan buang item pada indeks 2. Okey, kalau awak tulis pop tak ada bracket, dia akan buang yang belakang. Sama macam fungsi apa tadi? Appen kan? Appen dia akan buang, dia akan insert dekat belakang. Okey, kalau awak nak dia buang Mazda, okey, awak nak dia buang Mazda. So, kereta dot pop bracket 1. Kalau awak nak dia buang Mazda Okey. Pop adalah untuk delete list ikut indeks. Okey, ni tadi saya bagi tahu. Kalau awak nak dia pop bracket, dia akan buang item di belakang. Contoh ni. Tomato, limau, oren, apple, jagung, manggis. Okey, manggis. So, tak ada buah dot pop bracket. Tak ada apa-apa dia tulis kat sini. Nampak tak? Okey, rujuk pada PowerPoint awak. Tak ada apa-apa pun dalam ni. Okey, so kalau tak ada apa-apa dalam bracket, maksudnya dia akan buang yang belakang. Dia buang manggis. So, hanya sampai jagung je. Tomato, limau, oren, apple, jagung. Okey, tu beza dia ya. Yang seterusnya, okey ni Python coding saya dah bagi, awak just guna saja. Copy paste betul. Okey, next adalah index. Okey, fungsi indeks. Nampak fungsi indeks pun dah ada dia bagi. Indeks, sorry, saya tulis dalam bahasa Melayu tu salah ni, dia kena guna bahasa Inggeris. Okey, ni salah ni. Okey, dia mesti kena bahasa Inggeris. Python tak kerti Melayu. Okey. Index bracket adalah untuk mengetahui nombor indeks. Tadi kita gunakan apa ya untuk kira elemen? Len. Len. Dia gunakan len ya untuk kira item. Sekarang dia guna indeks untuk kira indeks. Maksudnya macam ni. Okey, kereta. Proton, Mazda, Pro 2, Nissan ni boleh jawab kira kan? Tapi awak malas kita suruh komputer kira. Kita suruh dia cari. Hyundai ni adalah indeks nombor berapa? So kita pun tanya. Print, kurungan, kereta, dot, index. Awak suruh dia cari Hyundai. Okey, kalau ikutkan 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Awak nak tengok betul ke dia ni pandai cari kan? Awak pun type lah coding tu kan. Okey, bila awak type Hyundai, okey nampak dia keluarlah yang bawah ni satu lagi awak nak suruh dia cari Proton. Yang pertama suruh cari Hyundai, yang kedua suruh cari Proton. So bila kita run tekan F5, tekan run module, dia terus keluar 5, 0. 5 ni adalah untuk Hyundai. Betul kan? Hyundai duduk nombor 5 dan Proton memang duduk dekat indeks nombor 1. So dia keluar 5, 0. Kalau awak nak dia tulis ayat panjang-panjang, contoh Hyundai ialah indeks nombor 5, awak kena tambah sendirilah kat sini. Print, kurungan, buka bracket. Indeks bagi Hyundai ialah tutup. Sama kan? Macam sebelum-sebelumnya awak buat lah kan? Okey. Seterusnya adalah coding Python pun saya dah bagi. Okey. Tadi atas tu semua search. Sekarang kita masuk kepada bubble sort. Okey, jangan tanya bucket Bucket kita tak gunakan Python sebab apa? Coding dia terlalu kompleks, terlalu susah. Okay. Jadi saya tunjuk yang simple je bagi awak faham. Lagipun SPM tak ada pun dia tanya detail pasal ni kan. Ini cukup kalau awak tahu yang basic je dulu Okay. So untuk bubble sort, untuk abjad. Saya tunjuk dua contoh je lah. Abjad dan juga untuk nombor menaik ataupun menurun. Okay, bubble sort untuk abjad ni coding dia. Okay, nampak coding dia sangatlah detail coding ni pun hari tu puas juga saya try and error sampai dia jadi. Sebab ini ikut daripada buku teks. Itu pun buku teks ada sikit-sikit error. Okay. Tak adalah saya kata buku teks tu salah tak. Buku teks tu betul. Cuma kadang-kadang kita ni buat ralat sinteks banyak sangat kan. Buku teks cakap lain, kita buat lain. Okay, so awak copy paste sajalah. Try buat. Ni, list ni. Daripada ni, list ni awak boleh edit. Awak boleh letak awak punya sendiri.
tak semestinya ikut saya. Awak boleh buat ZY ke apa, ikutlah. Saya letak yang ni je dulu. Okay, so bila kita run, okay, apa yang dapat awak perhatikan, nampak ni. Yang atas kali ni adalah sebelum di edit list yang awak bagi, raw data, data mentah. Okay, selepas kita execute bubble sort, okay, dia akan terus ikut, dia nak menaikkan, dia akan susun daripada A ke ikut alphabetical order. Kalau awak nak menurun, ini susah sikit sebab dia abjad. Dia cuma boleh susun ikut alphabetical order je. Okay. Seterusnya adalah untuk bubble sort bagi nombor menaik. Okey, dia bagi senarai 12, 8, bla 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 bla. Okey, coding dia sebenarnya sama je dengan abjad sama sebiji. Okey, so untuk dapatkan nampak nak dapatkan, okey, so sebelum execute ni lah susunan dia bagi tu bercampur-campur. Okey, tapi bila kita dah bagi ni kat sini, mana awak nak tahu dia ni adalah bubble sort ni, dekat coding dia ni lah, nampak. Dia guna loop for. Okey. Okey, so bila dah execute nampak dia ikut susunan menaik. Tapi kalau untuk susunan menurun ataupun menurun, kita dah tak boleh guna dah Python yang tadi tu. Kita akan gunakan Python yang ni sajalah. Umur dot sort, nampak sort. Okey, kurungan reverse sama dengan true. Kalau awak nak nombor dia menaik, kalau tak silap saya true ni boleh tukarkan dengan false. Kalau awak tekan false, dia akan jadi susunan menaik. Kalau awak letak dia true, dia akan jadi susunan menurun, dia reverse. Okay, so print umur ni boleh guna untuk berat, umur, nombor, apa-apalah, semua yang boleh guna. Okay, coding pun saya dah share. So, itu sahaja dahulu coding-coding yang banyak kita gunakan dalam search dan sort. Okay, dalam masa yang terdekat nanti, saya akan buat lagi satu video untuk function dan prosedur. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum and bye.